Assalamualaikum dan hai semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang tempoh masa, iaitu yang melibatkan masa mula dan masa akhir. Okey, untuk sebelum ni kita dah pernah kira tempoh masa, tapi kali ni kita nak kira masa mula dan masa akhir. Okey, sebagai contoh, untuk kira masa mula dan masa akhir, kita ada dua jenis soalan. Yang pertama, ia melibatkan hari yang sama, manakala yang kedua, ia melibatkan hari yang berbeza. Okey. Ini cikgu akan terangkan pasal 24 ni nanti. Okey, untuk kira tempoh masa yang melibatkan masa mula dan masa akhir ni, okey, kita boleh guna kaedah segitiga terbalik. Okey. Caranya awak lukis segitiga ni. Okey. Segitiga ni yang kat bahagian bawah ni mestilah yang tajam tu. Yang ada satu ujung ni kat bawah. Okey. Jadi kedudukan ni adalah kat tepi ni mula, sini tempoh masa, kat bawah adalah akhir ataupun masa akhir. Okey. Dia dalam soalan ni dia boleh gunakan perkataan contohnya masa mula, bertolak, berlepas. Okey, yang seerti dengan menunjukkan perkataan mula ni lah. Okey. Manakala tempoh masa ni dia akan beritahu berapa jam, berapa minit. Okey. Ini adalah tempoh masa. Dan yang terakhir adalah masa akhir, dia boleh guna masa tamat, masa sampai, masa tiba. Okey, perkataan-perkataan tu awak kena faham maksud dia, baru awak tahu kat mana kedudukan dia. Jadi secara basicnya, sini adalah masa mula, sini tempoh masa dan sini adalah masa akhir. Okey. Manakala simbolnya, operasi kat sini adalah operasi tambah dan sini adalah tolak. Okey. Contohnya kalau kita dapat operasi untuk kira operasi tolak. Okey, contohnya kita ada dua maklumat yang kita tahu tu adalah tentang masa mula dan tempoh masa. Okey, dia rapat kat sebelah sini, maksudnya kita akan gunakan operasi tambah. Okey. Contoh kalau dia melibatkan nak kira masa akhir. Okey. Bukan, dia nak kira tempoh masa. Okey, kita akan ambil masa akhir dengan masa mula ni. Okey. Kita akan kira kalau kat tengah ni ada operasi tolak, kita mesti kira dari bawah. Okey. Untuk operasi tolak mesti kira dari bawah. Tambah tak ada masalah. Ke tepi. Yang ni kalau melibatkan ni kena dari bawah ke atas. Maksudnya masa akhir tolak tempoh masa dapat masa mula, ataupun masa akhir tolak masa mula kita akan dapat tempoh masa. Okey, boleh? Okey, sekarang kita akan tengok contoh soalan. Okey, cikgu ada 4 jenis soalan. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebagai contoh, waktu mula adalah pada pukul 5.45 PM ataupun waktu petang. Okey, tarikhnya adalah pada 1 hari bulan 6 2021. Okey, tempoh masa adalah 5 jam 20 minit. Okey, soalan dia nak suruh kita cari waktu akhir. Maksudnya jawapan dia mesti adalah bentuk pukul berapa, sama ada PM atau AM, ataupun kalau nak guna sistem 24 jam, jawapan dia jam berapa-berapalah. Jangan pula jawab waktu akhir ni berapa jam berapa minit. Okey, itu adalah tempoh masa. Okey. Kita nak guna segitiga tadi. Okey. Okey, kalau ikutkan segitiga ni, kat sini masa mula, tempoh masa, masa akhir. Soalan ni nak kita masa akhir. Kita nak yang bawah ni. Okey. Jadi, waktu mula adalah di sebelah kiri ni. Okey, kita akan tulis kat sini. 5.45 PM. Okey. Manakala tempoh masa adalah di sebelah kanan. Di sini tambah. Okey, sebelah kanan 5 jam 20 minit. Okey, boleh? Okey, sekarang kita akan kira dia. Untuk soalan ni kita akan selesaikan dia. Jadi kalau kita tengok di segitiga terbalik ni, okey, yang kita dah ada dua maklumat adalah masa mula dan tempoh masa. Jadi kat tengah-tengah ni adalah operasi tambah. Okey.
kita akan gunakan bentuk lazim. Okey, macam biasa, sini jam, sini minit. Okey. Jam dan minit. Okey, guna bentuk lazim. Okey, masukkan je masa. Okey, 5.45 maksudnya sini 5.45. Okey, boleh. Tambah 5 jam 20 minit. 5 jam 20 minit. Okey. Yang untuk 5.45 PM ni awak nak tukar kepada sistem 24 jam pun boleh. Okey, tak ada masalah. Kalau awak buat sistem 24 jam, awak akan dapat sini adalah 17.45. Okey, sama je. Okey. Sebab kalau tambah tak ada masalah sangat. Kalau yang tolak tu yang wajib tukar pada sistem 24 jam. Okey, jadi kat sini kita akan tambahkan dia. Okey. Kalau kita tengok kat sini, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, sini dah lebih. Okey, kalau lebih wajib tukar. Tolak 60 tambah 1. Okey, tolakkan je. Okey, jadi kita dapat jawapannya. Ni dah jawapan dia lah ni. Okey. Tadi 5.45 PM. Jadi jawapannya adalah 11.05 PM. Okey, boleh? Ataupun kalau awak jawab dalam sistem 24 jam, awak akan dapat jam 23.05. Okey, sebab PM menunjukkan waktu malam. Okey, kalau malam dah lebih tengah hari, kita kena tambah 12. Okey, jadi ni kalau sistem 24 jam. Manakala ini kalau sistem 12 jam. Okey. Lepas tu jangan lupa tarikhnya adalah pada 1 hari bulan 6 2021. Okey. Masih tarikh yang sama. Dia melibatkan hari yang sama je. Okey. Sebab belum lebih daripada 12 tengah malam tu. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita akan tengok. Soalannya dia nak kita cari waktu mula. Okey. Dia dah bagi kita tempoh masa iaitu 5 jam 40 minit dan waktu akhir adalah pada jam 19.10. Okey, kalau ikutkan jam 19.10 ni dah dalam sistem 24 jam. Okey. Kita akan lukis segitiga terbalik kita. Okey. Jadi kalau mengikut segitiga ni, kita dah ada tempoh masa. Tempoh masa duduk di sebelah kanan. Okey, kita tulis itu 5 jam 40 minit. Okey, itu tempoh masa. Waktu akhir. Waktu akhir di bahagian bawah. Okey, tulis je. Jam 19.10. Okey, dan sini adalah mula. Yang ni yang kita nak kena cari. Waktu mula. Okey. Lepas tu kena ingat. Sini tambah, bawah ni tolak-tolak. Kalau tolak mesti mula dari bawah. Okey, jadi tambah, tolak, tolak. Okey. Kalau kita tengok segitiga terbalik ni. Okey. Maklumat yang kita ada. Okey, kat sini tak boleh guna sebab sini tak ada maklumat. Okey, sini pun tak boleh sebab sini tak ada. Jadi yang ada kat sini 5 jam 40 minit, yang ni jam 19.10. Okey, yang rapat maklumat dua maklumat ni. Jadi kat tengah dia adalah operasi tolak. Okey, kalau tolak mesti mula dari bawah. Jadi kita terus je tulis. Sini jam, sini minit. Okey. Ambil dari bawah. Tolak kan? Dari bawah. Okey, ambil 19.10. Okey, kalau tolak sebaiknya gunakan sistem 24 jam. Kalau macam soalan ni dah tukar 24 jam. Jadi kita terus guna je. Okey. Tolak 5 jam 40 minit. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey. Sekarang tengok bahagian minit. 10 tolak 40. Boleh ke? Okey, tak boleh. Jadi kita kena pinjam dengan jam.
1 jam bersamaan dengan 60 minit. Kita akan tambah 60. Sini akan tolak jadi 18. Okey, jadi 10 tambah 60. 70. Okey. Sekarang kita boleh tolak. 7 tolak 4. 3. Okey, 8 tolak 5. 3. Ni 1. Okey. Jadi jawapannya kalau dalam sistem 24 jam, awak akan dapat jam 13.30. Okey. Contoh kalau nak dalam sistem 12 jam, awak akan dapat pukul 13 tolak 12 1 1:30 PM. Sebab apa PM? Sebab ni dah lebih daripada tengah hari. Okey, lepas tu jangan lupa harinya masih lagi hari yang sama. Sebab sini Isnin, ni waktu yang 7 malam tu tolak 5 jam, jadi waktu tengah hari adalah waktu Isnin. Okey. Boleh? Okey, bagus. Seterusnya kita akan tengok soalan yang ketiga. Okey, contoh soalan yang ketiga. Untuk contoh 1 dan contoh 2 tadi, dua-dua melibatkan hari yang sama, tak melibatkan hari lain. Okey. Jadi kita cuba tengok soalan yang ketiga pula. Okey. Soalannya adalah pada jam 16.50 hari Sabtu. Ini adalah waktu mula. Okey. Lepas tu tempoh masa adalah 14 jam 25 minit. Okey. Kalau dia bagi waktu mula dan tempoh masa, dia nak waktu akhir. Okay, kita tengok pada ni kita sama ada operasi tambah tu tolak. Nak kira waktu akhir. Ada waktu mula, ada tempoh masa. Jadi kita nak tahu masa akhir tambah ya. Waktu mula tambah dengan tempoh masa. Okey. Jadi kat sini jam, sini minit. Okey, boleh? Boleh faham? Senang je yang ni. Nak tahu masa akhir kena tambah. Tengok jadual tadi yang segitiga terbalik tu. Okey, jadi kita tulis je. 16.50 tambah 14.25. Okey. Ni adalah pada hari Sabtu kan. Okey, tulis Sabtu. Okey. Jadi tambahkan dia, kita dapat 75, sini akan dapat 30. 30 75. Okey, yang ni biar dulu. Tengok bahagian minit. Bahagian minit ni dah lebih daripada 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, dah lebih 60. Jadi kena tolak 60 tambah 1. Okey. Okey, dapat 31.15. Okey. Sekarang ni awak tengok. Okey. 31 bahagian jam. Minit 15. Okey, minit dah tak ada masalah. Okey, bahagian jam ni. Okey, cikgu nak tanya awak. Satu hari ada berapa jam? Okey, satu hari ada 24 jam. Okey, jadi kat sini lebih daripada 24. Okey. Bila lebih daripada 24 jam, lebih daripada 24 jam, maksudnya hari yang sama ke hari yang berbeza? Okey, ini adalah menunjukkan hari yang berbeza. Sebab dah lebih sehari. Dah lebih daripada 24 jam. Sini bahagian jam ada 31. Okey, jadi cara dia, kita tolak dengan 24. Okey, tolak. 11 tolak 4 jadi 7. Okey. Jadi jawapannya adalah jam 7.15. Ataupun dalam sistem 12 jam awak akan dapat pukul 7.15 AM. Okey. Sekarang di bahagian hari dia pula macam mana? Okey. Kalau dia mula pada hari Sabtu, lepas tu dia melibatkan hari yang berbeza sebab dia lebih daripada 24 jam. Okey, buktinya dah ada 31 dah bahagian jam ni. Jadi selepas hari Sabtu hari apa? Okey, hari Ahad. Okey. Ni adalah contoh soalan yang melibatkan nak kira
waktu akhir yang melibatkan hari yang berbeza. Okey. Kena tolak 24. Okey. Boleh? Okey, bagus. Sekarang kita tengok contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey, soalan ni dia bagi kita waktu akhir. Okey, iaitu pada 6.25 pagi hari Isnin. Tempoh masa 93/4 jam. Okey, ni dalam pecahan. Dan waktu mula adalah pada tak diberitahu. Okey. Untuk kira waktu mula, kalau tengok kat sini, ada bagi waktu akhir tempoh masa. Akhir tempoh masa dah ada. Okey, jadi nak tahu waktu mula, kita kena ambil masa akhir tolak tempoh masa. Bila tengah-tengah tolak, kena mula daripada bawah. Okey. Jadi, yang pertama kita kena tukar dulu. Sebab cikgu tak tahu ni berapa nilai 3/4 jam. Okey. Jadi yang pertama kena tukar dulu 3/4 jam kepada minit. Macam mana cara nak tukar pecahan jam pada minit? Okey. Kalau boleh tengok video yang sebelum ni, cikgu dah bagi tahu. Okey, nak tukar pecahan jam ataupun perpuluhan jam, kita kena darab 60. Baru jadi minit. Okey, jadi kat sini kita nak tukar yang ni dulu. Okey. 3/4 darab 60. Nak tukar pada minit. Jadi 60 bahagi 4. 60 bahagi 4 kita akan dapat 15. 15 darab 3 kita akan dapat 45 minit. Ni bagian minit. 9 ni 9 jam lah. Tak ada masalah. Okey, tu yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok. Dia kata waktu akhir nak tolak 6. Okey, 6.25 pagi. Nak tolak 9 jam 45 minit. Macam mana nak tolak? Ni adalah pada pagi Isnin. Okey. 6 tolak 9 tak boleh ni. Okey, ni waktu pagi. Kalau petang boleh dah tambah 12 juga. Tapi ni waktu pagi. Okey. Kalau kita ikut logik, okey, pada hari Isnin ni bermula pada tengah malam tu hanya ada 6 jam je untuk hari Isnin. Jadi kalau 9 jam, maksudnya dia melibatkan hari yang sebelumnya. Okey, maksudnya sebelum hari Isnin adalah pada hari Ahad. Okey, caranya, okey, 6.25 pagi ni, okey, awak tambahkan dia. Sebab dia melibatkan hari yang berbeza. Jadi, okey, 6.25 ni awak tambah dengan 24. Okey, sebab sehari ada 24 jam. Jadi kita nak tolak dia, kita kena tambah dengan 24. Okey, boleh? Jadi kita tengok sini, kalau 24 tambah dengan 6.25, kita akan dapat 30.25. Okey. Jadi kita akan ambil nilai ni 30.25 tolak, salin je yang ni 9.45. Okey, macam biasa ni adalah jam, sini adalah minit. Okey. 25 tolak 45 boleh ke? Okey, tak cukup. Kena pinjam dengan jam. Jadi sini kena tambah 60 sebab 1 jam ada 60 minit. Sini akan berkurang 1 jadi 29. Okey. 60 tambah 25. Berapa? 6 tambah 2, 8. Sini 5. Okey, jadi 85. Okey, sekarang 85 tolak 45. Okey, dah boleh tolak sebab dia lebih besar. Okey, tolak je. Okey. Jadi jawapannya kita dah dapat, iaitu pada jam 20.40 ataupun dalam sistem 12 jam kita tolak dengan nombor 12 lah. 20 tolak 12 dapat berapa? Pukul 8.40 PM. Okey, persoalan sekarang ni adalah pada hari apa?
Okey, kalau ikutkan dia mula pada pagi Isnin, undur masa, pergi daripada pukul 5 pagi, 4 pagi, 3 pagi, 2 pagi, 1 pagi, 12 tengah malam. Sampailah, maksudnya waktu malam ni. Hari apa sebelum tu? Tu adalah pada hari Ahad. Okey. Jadi ni adalah melibatkan hari yang berbeza. Jadi oleh itu awak kalau nampak soalan, jangan terus buat, tengok dulu. Kalau contoh yang ni mula pagi, nak tolak lebih masa daripada yang ada ni. Maknanya dia melibatkan hari yang lain. Jadi bila dapat macam ni tak boleh nak tolak, kita kena tambah 24. Okey, ni adalah salah satu cara lah. Ada lagi banyak cara lain, tapi ni cara yang antara cara yang paling mudah untuk awak nak faham. Okey. Jadi tu saja untuk cara nak kira masa mula dan masa akhir yang melibatkan hari yang sama dan hari yang berbeza. Okey, sekian, terima kasih.